Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairi bin Abdul Halim, jurulatih Seni Budaya Negara. Saya mengambil kursus jurulatih ni pada tahun 2006 dan 2007. Jadi untuk kursus yang saya ambil untuk jurulatih seni budaya ni adalah cak lempong yang utama dia, dan instrumen kedua adalah gamelan dan rebana. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya dalam permainan cak lempong ni. Saya dah berkecimpung dalam permainan cak lempong ni sejak saya di sekolah rendah lagi. Pada umur saya 8 tahun, 9 tahun lah. Masa tu kita punya grup, saya punya grup di Museum Diraja Seri Menanti. Saya mula-mula menyertai kumpulan cak lempong ni setelah dipanggil di peringkat sekolah oleh arwah Cikgu Nazar. Itu antara salah seorang cikgu saya lah, iaitu pensyarah di Maktab Perguruan Raja Melewa. Jadi saya dah start main untuk cak lempong ni pada umur saya 8 atau 9 tahun, lebih kurang macam tu lah. Jadi pendedahan untuk cak lempong ni sejak daripada peringkat awal tu dah didedahkan dengan performance show-show yang besar-besar. Jadi saya mengambil cak lempong ni sebagai salah satu instrumen utama saya dalam saya bekerja sekarang pun, berkerjaya pun saya masih lagi berpegang kepada cak lempong sebagai saya punya instrumen utama. Baik, ini adalah salah satu lagu cak lempong. Itu lagu tradisional. Lagu ni kita ambil daripada Minangkabau sebenarnya. Lagu bertajuk Rantak. Okey, lagu ni diubah semula oleh arwah Cikgu Nazar, cikgu saya juga. Dijadikan dalam bentuk instrumental. Sebelum ni kalau di Minangkabau lagu ni dimainkan dengan nyanyian. So banyak lagi lagu-lagu tradisional cak lempong ni tu lagu Minang. Jadi kita ni seringkali keliru lagu Minang dengan lagu tradisional Negeri Sembilan. Sebabnya mungkin persamaan budaya tu, persamaan lagu, kadang-kadang dia punya muzik lebih kurang dengan lagu Negeri Sembilan. Akan tetapi dalam cak lempong ni kita lebih menekankan Minang punya muzik tradisional lah. Selanjutnya saya akan terangkan nanti bagaimana pula teknik-teknik ataupun modul yang kamu kena tahu bagaimana untuk kita bermain cak lempong secara basic, secara berperingkat dengan cara yang betul. Saya akan merangkan tentang iaitu ensemble cak lempong ni. Apa dia alat muzik yang terdapat dalam ensemble cak lempong ini? Alright. Dalam cak lempong ni kita ada lebih kurang 6 instrumen yang penting, 6 instrumen yang penting dalam kita nak bermainkan cak lempong ni secara berkumpulan. Cak lempong yang pertama adalah yang paling penting adalah geretih. Geretih ni adalah instrumen yang akan memainkan melodi. So ibaratnya kalau dalam muzik moden ni, geretih ni adalah lead gitar ataupun keyboard. So yang paling penting lead ni hanyalah memainkan melodi untuk setiap lagu. Jika dimainkan lagu tu dimainkan secara instrumental, geretih ni lah adalah instrumen yang penting untuk memainkan melodi lagu. Yang kedua kita ada tingkah. Okey, tingkah. Set tingkah ni dia adalah instrumen yang sangat orang kata penting dalam
memainkan chord untuk setiap lagu. Jika chord salah, jadi melodi lagu akan jadi sumbang. So tingkah ni peranan dia dalam muzik moden lebih kurang dalam macam kita main second gitar lah, ataupun keyboard juga. Okey. So instrumen yang ketiga adalah canang. Okey, canang ni adalah bass untuk dalam permainan Cak Lempong ni. So kalau diibaratkan dalam muzik moden, canang ni adalah bass gitar lah. So peranan canang ni sangat penting kerana dia memegang root lagu, iaitu struktur lagu. Jika permainan canang ini tak betul, sumbang, dia akan mencacat celakan setiap lagu yang kita akan main. Okey. Yang keempat kita ada sawo. Sawo ni juga adalah berperanan sebagai rhythm. Akan tetapi dia punya bonang yang digunakan, okey, ni kita panggil bonang ini kita panggil bonang. Bonang yang disetkan untuk sawo ni adalah low, lebih rendah nadanya daripada tingkah. Tapi canang yang kita gunakan tu lebih rendah lagi. So kita akan dapat banyak variation rhythm dekat dalam permainan Cak Lempong ni. Okey, yang kelima, benda yang penting, kita mesti ada percussion. Okey, alat percussion ni yang penting dalam permainan Cak Lempong ni adalah jido. Jido, ataupun kalau dekat sekolah-sekolah biasanya kita akan panggil gendang besar lah, gendang ibu. Okey, pentingnya ini adalah instrumen yang sangat penting pada saya, sebab ini yang akan menjaga tempo, ini yang akan mencorakkan menjadi lagu. Okey, dalam kita bermain jido ni, dalam ni juga kita mengenal rentak. Kejap lagi saya akan ceritakan apa itu rentak. Rentak dalam permainan Cak Lempong ni ada rentak-rentak yang khusus yang kita kena tahu. Okey, dan instrumen terakhir adalah alat tiupan. Okey, alat tiupan ni contoh kita gunakan saluang, pupui dan bangsi. Ini adalah instrumen yang asas daripada Bukit Tinggi yang dah diorang buat dan kita bawa ke sini, tinggal lagi kita nak praktikkan je. So tak banyak yang dalam grup-grup Cak Lempong yang ada dalam Negeri Sembilan ni memainkan instrumen-instrumen tiupan ni, kerana jika nak main instrumen tiupan ni perlu ada kemahiran yang khusus, terutamanya dalam meniup saluang, bangsi, sebab dia perlukan satu teknik yang kita kena belajar, bukan satu benda yang orang kata apa, you pegang and then you terus boleh main, tak. Okey. Baik, untuk tutorial yang seterusnya adalah saya akan menerangkan cara permainan kepada setiap instrumen yang saya dah bagikan dia punya list tadi dalam ensemble. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana bentuk paras rupa dia, geretih, dan bagaimana cara kita nak mainkan dan bagaimana fungsi dia. Okey, pertama saya akan terangkan. Okey, dalam geretih ni, geretih yang dahulunya yang kita guna sebelum kita buat satu inovasi tu, maksud saya penambahan notasi, penambahan not kepada setiap setiap bonang. Okey, yang ni saya akan terangkan. Yang ini adalah bonang. Yang ini kita panggil bonang. Keseluruhan set ni kita panggil Cak Lempong. Okey, ini adalah bonang. Okey. So dalam geretih, dia punya function dan not yang kita gunakan adalah sama seperti piano. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Lengkap, dan kita ada sharp serta flat seperti juga mata piano. Sebab tu kita letakkan geretih ni sebagai instrumen yang akan mainkan melodi. Sebab dia cukup not dia seperti piano, tinggal lagi kita akan main depends on key apa yang kita nak main. Okey, berdasar key apa yang kita nak main. Dalam Cak Lempong terdahulunya kita banyak gunakan key-key yang maksud saya key yang mudah untuk kita mainkan, sebab dulu hanya menggunakan 16
not sahaja. Jadi bila menggunakan 16 not iaitu bonang, kita terhad untuk mainkan semua lagu. Dulu kita hanya boleh main melodi dalam Cak Lempong ni hanya menggunakan key C, D minor, A minor dan F. Ini sahaja yang lengkap yang boleh kita mainkan. Akan tetapi setelah kita inovasi balik, kita ubah dan kita buat penambahan not, semua key kita boleh main. Okey, contoh hari ni set yang saya gunakan ni adalah set tingkah. Okey, set tingkah. Jadi dia tak berapa cukup lah, tapi saya akan terangkan juga macam mana function dia yang geretih tadi tu. Okey, kita tengok yang pertama, dia mesti start daripada C. Okey, C, C, D, E, F, G, A. Kalau yang dalam geretih dia ada A, B, C. Okey, A, B, C. Dan kita akan masukkan lagi sharp, not sharp dia, not flat dia, supaya permainan kita tu untuk setiap lagu dan apa saja key pun kita boleh main. Okey, contoh melodi yang kita biasa main lah untuk lagu-lagu Cak Lempong ni. Okey, contoh macam lagu Mudik Arau. Okey, Mudik Arau. Okey. Melodi untuk Mudik Arau ni geretih yang akan main. Geretih yang akan buatkan lagu dia. Okey, melodi dia. Contoh Okey. Itu antara contoh dia melodi yang kita kena main. Okey. Settle untuk geretih. Okey, kita beralih kepada instrumen yang kedua iaitu tingkah. Okey, kita berbalik pada lagu yang saya mainkan tadi iaitu lagu Mudik Arau. Okey. Tugas untuk tingkah adalah memainkan chord. Okey, memainkan chord dia. Alright, contohnya kita ada 3 cara permainan rhythm untuk tingkah. Okey, rhythm yang pertama iaitu kita panggil meningkah. Okey, ini rhythm yang pertama. Rhythm yang pertama kita panggil meningkah. Okey, rhythm yang kedua kita panggil dia melalu. Ini panggilan untuk di Malaysia. Di Malaysia setelah kita buat balik. Kalau di Indonesia panggilan dia mungkin lain, kita tak pasti. Tapi di Malaysia bila kita buat balik, dia akan jadi panggilan rhythm tu dia adalah sama seperti permainan kompang. Kita ada melalu, meningkah, kita ada satu pecah, dan kita ada lagi satu kita panggil satu tingkah. Satu tingkah maksudnya tu. Alright, kita tengok okey, yang pertama kita panggil rhythm yang pertama tadi kita panggil meningkah. Okey, itu rhythm pertama. Rhythm kedua iaitu kita panggil melalu. Okey, cara memainkan memainkan rhythm melalu ni adalah kita meningkahkan permainan dia daripada teknik meningkah tadi. Upbeat maksudnya. Okey, contoh yang ni kita ambil meningkah ya. Okey, kita melalu. Okey. Dan satu lagi yang asas rhythm yang asas dia 3 rhythm ni yang sangat penting yang kita kena kuasai. Rhythm yang seterusnya ni adalah tingkah satu. Okey, tingkah satu tu maksudnya dia hanya main kepada tempo, mengikut tempo yang dah ditetapkan. Contoh tempo Mudik Arau 1 2 3 4 1 2 3 4. Yang ini kita panggil tingkah satu. So 3 rhythm utama ni yang penting kita kena kuasai dalam permainan Cak Lempong iaitu meningkah, melalu dan tingkah satu. Ini sangat penting.
Jika kamu tak dapat kuasaikan ketiga-tiga rhythm ni tadi, jadi corak variety untuk setiap lagu tu takkan nampak. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada canang. Okey, canang dan sawo permainan sama, cara permainan dia sama. Tinggal lagi not yang diletakkan tu berbeza. Berbeza tu maksud saya berbeza daripada segi dia punya low note dia tu. Okey? Okey, kita tengok Okey, kita tengok contoh cara permainan canang Canang dan sawo ni sama je. Okey, contoh. Jadi, bila kita gabungkan ketiga-tiga rhythm ni tadi, dia akan menampakkan lagi kita punya variation untuk setiap rhythm tu. Okey, contoh, saya tak boleh main ketiga-tiga tu sekali dalam satu masa. Okey, saya tunjukkan. Okey, contoh, kita main yang meningkah. Okey. Okey, kita tengok pula. Okey, kita tengok pula melalu. Okey. Okey, kita tengok pula canang. Seterusnya saya akan menunjukkan sedikit chord yang penting dalam asas permainan Cak Lempong ni. Jadi kepada adik-adik dan kepada pemain-pemain yang baru, yang mula-mula nak belajar main Cak Lempong ni, saya suggestkan tiga chord ni yang paling penting dan asas yang kamu kena kuasai, dan berlatih rhythm chord ni dengan rhythm yang saya dah tunjukkan tadi. Okey, chords yang pertama saya nak tunjukkan adalah chords yang paling penting dalam permainan Cak Lempong ni. Kebanyakan kesemua lagu-lagu Cak Lempong ni kita akan menggunakan ada tiga jenis chord lah. Yang pertama C, F dan G. Okey, ini penting. Ini tiga chords utama ni kamu kena kuasai. Okey, chords yang pertama saya akan tunjukkan adalah chord C. Okey, macam mana kita nak dapat chord C? Chord C ini lebih kepada teori pula. Okey, bila kita sentuh pasal teori, dia akan lebih panjang. Dia akan lebih panjang dan dia lebih menyulitkan sebab kamu kena tahu asas teori untuk kamu tahu chord. Akan tetapi dalam Cak Lempong ni saya mudahkan, dalam tutorial kali ini saya akan mudahkan untuk kamu mengenal apa itu chord C, F dan G. Alright, untuk kita dapatkan chord C, macam mana kita nak dapatkan chord C? Okey, kita dalam piano kita ada 5 jari. Okey, 5 jari untuk kita dapatkan chord C, dan kita boleh dapat macam-macam jenis chord. C7, C sharp, kalau kita nak main C augmented, C flat ke apa, kita semua cukup dalam tu. Okey, dalam jari kita ni semua cukup. Jadi dalam permainan Cak Lempong kita hanya ada dua tangan. Macam mana kita nak dapatkan chord yang saya cakap tadi, C, F dan G? Okey, kita hanya ambil 1 dan 2 ataupun 1 dan 5 dia. Okey, contoh untuk C, 1 dan 3. 1 dan 3 dia tu maksudnya 1 dan 3. So 1 dan 3 untuk chord C adalah C dan E. So ini adalah chord C. Dan kita praktikkan dengan rhythm meningkah dalam C. Okey? Okey, itu C. Jadi kalau kita nak main 1 dengan 5 dia pula, 5 dia adalah G. Cuba kita kira. C, D, E, F, G. Okey, ni 5 dia. Yang 3 tadi, yang nombor 3 tadi kan? Alright. So kita ambil, ni pun boleh jadi C. Okay? Faham? Right. So kita pergi chords yang kedua. Chords yang kedua adalah F. F. Okay, F. Kita mesti ambil F dulu. Alright. F. Okay, untuk 3 kepada F adalah F, G dan A. Alright. So ini adalah chord F.
Okay. So kita buat rhythm melalu. Okay. So simple. Benda ni sangat simple. Saya ajar ni simple sangat. Okay. So jadinya kalau kita nak mudahkan permainan, okay, C 1 dengan 3. Kita ambil nombor 1 dengan 3. 1 dengan 3, C dan E. Okay, ni C. Okay, untuk mudahkan lagi supaya kamu untuk buat peranjakan tangan tu jadi tak banyak, jadi hanya tukarkan E ni pergi kepada F. Okay, sebab C ni adalah 5 kepada F. Right? So nampak? So kita akan main C pergi F. Okay, macam mana pula kita nak dapat G? Okay, mesti kita start dengan kita akan start dengan first note adalah G. Okay, G. So sama juga 2 untuk kepada 3 untuk kepada G adalah G, A dan B. Okay. Okay. Jadi sama juga teknik dia, bila saya nak mudahkan pergerakan tangan tu, saya ambil 5 untuk G adalah D. Okay, D. So pergerakan chord dengan menggunakan tangan ni amat mudah. C, F, G dengan mudah. C, F, G, C. Okay, F, G, C. So ini adalah teknik chord yang kita dah mudahkan supaya bila kita main dalam bentuk apa saja rhythm yang saya dah tunjuk tadi, terutamanya rhythm yang paling mudah untuk kita nak main nanti adalah dalam bentuk canang, rhythm canang. Bila chord ni, bila saya dah mudahkan 3 chord utama ni yang saya mudahkan, C, F dan G, chord ni juga, okay, sistem chord ni juga memudahkan cara permainan dalam bentuk canang, okay, dan pergerakan dia agak mudah. Okey, contohnya macam canang, saya dah cakap tadi untuk canang. Okey, bila kita pergi F, G, okey. So nampak mudah dan kita pun dapat chord yang orang kata apa, cara peralihan tangan tu jadi lebih mudah. Okey. Dalam permainan Cak Lempong ni, kita ada beberapa speed yang kita akan main tau. Yang kita akan persembahkan. Contohnya kalau kita bermain dalam contoh speed yang agak laju, yang agak orang kata apa, yang orang kata fast. Jadi saya akan menampakkan yang dekat sini chord ni lebih mudah. Contoh rhythm yang satu lagu yang laju Alright, ada juga yang mungkin akan tertanya kan, kenapa kalau kita ambil 1 dengan 5, adakah chord tu akan menjadi lengkap? Memang akan menjadi lengkap kerana di bahagian tingkah telah pun memegang 1 dan 3 yang cukup. Maksudnya tetap akan bunyi satu chord yang penuh, dan itu orang kata apa? Itu cara kita yang saya buat adalah mudah untuk kamu semua menguasai setiap lagu-lagu Cak Lempong yang telah kita bawa daripada Indonesia, ada yang kita buat dekat sini. Jadi yang paling penting adalah kamu perlu menguasai lagu asas dahulu. Okey, lagu asas yang saya cakap tadi, yang ada lagu yang saya dah mainkan, sama ada Rantak, Mudik Arau, ataupun boleh main Bugih Lamo, Kelok 9. Okey, ini lagu asas yang kamu kena tahu. Kalau kamu nak bermain Cak Lempong, kamu kena tahu. Kamu kena tahu lagu ni. So itu saja untuk
pengenalan untuk rhythm. Baik, seterusnya saya akan memainkan 3 part yang penting dalam permainan Cak Lempong ni, okey, iaitu geretih, tingkah dan canang. Jadi lagu yang saya pilih untuk menyiapkan 3 rhythm penting ini adalah Mudik Arau. Jadi saya akan mainkan geretih dan melodi untuk Mudik Arau dahulu. Okey. Okey. Yang itu adalah geretih. Alright, saya tunjukkan pula tingkah serta chord dia. Alright. Okey, kita start daripada rhythm tingkah Okey, itu dia chords yang ada. Nanti kamu boleh tengok balik, ada C, F dan G. Di mana kedudukannya kamu boleh refer balik pada tutorial ni nanti. Alright, seterusnya kita ambil canang. Okey, canang punya chords pula. So, okay, lengkap. Itu dia daripada tingkah, canang dan satu lagi last untuk melalu. Alright. Okey, lengkap untuk 3 jenis rhythm section yang kamu kena tahu. Alright, contohnya saya dah tunjukkan melodi dia, saya dah tunjukkan tingkah, saya dah tunjukkan canang dan saya dah tunjukkan untuk melalu. So, kamu tinggal lagi nak apply apa yang saya dah buat tadi itu daripada setiap instrumen yang kamu dah pilih dan boleh bermain secara kumpulan. Okey, saya bagi satu contoh lagu Negeri Sembilan ataupun kita panggil lagu Bongai Negeri Sembilan dimainkan dalam Cak Lempong. Lagu ni bertajuk Cantik Manis. Okey, Cantik Manis ini adalah lagu bongai ataupun banyak panggilan dia. Dia sama ada Cantik Manis ataupun Hitam Manis. Okey, itu adalah lagu Bongai Negeri Sembilan. Jadi saya akan tunjukkan sedikit lagu Negeri Sembilan ni dimainkan dalam Cak Lempong. Dan kamu boleh ulang-ulang sebab dia menggunakan melodi yang sama. Oleh kerana kenapa menggunakan melodi yang sama? Sebab bongai ini adalah pantun yang diulang-ulang. Dia akan contoh kamu dah habis tadi, kamu ulang balik. Bongai ini adalah satu permainan yang kita
yang biasa kita dengar adalah pantun yang direka dalam berbentuk jenaka, cinta, nasihat. Jadi melodi dia hanyalah melodi yang sama, hanya kita ulang-ulang saja. Cuma nasihat, input, intipati yang ada dalam pantun tu yang lebih penting sebenarnya. Seterusnya saya nak menceritakan sikit apa kesinambungan Cak Lempong dengan muzik tradisional ataupun kebudayaan di Negeri Sembilan. Okey, secara amnya muzik Cak Lempong ni sebenarnya bukan berasal daripada Negeri Sembilan. Okey, Cak Lempong ni berasal daripada Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Akan tetapi pada abad ke-14 ataupun 15 lebih kurang macam tu, dibawa oleh peniaga-peniaga yang datang ke tanah Melayu masa tu dan menetap di sini. Jadi Cak Lempong ni dia dah sebati, dah selari dengan adat budaya Negeri Sembilan. Macam mana saya kata dia boleh sebati? Oleh kerana muzik yang asalnya adalah muzik kebudayaan, muzik tradisional Negeri Sembilan adalah kita panggil bongai. Jadi bongai ni, permainan bongai ni dengan Cak Lempong ni adalah ada persamaan. Okey. Contoh cara penyampaian, lepas tu melodi lagu, lepas tu pantun-pantun yang digunakan dan juga logat Negeri Sembilan yang digunakan dalam nyanyian seakan-akan sama dengan Sumatera Barat ni, Minangkabau punya logat. Jadi kesinambungan tu, maksud saya tu, dia boleh masuk sekali. Okey, muzik tu dia masuk sekali. Jadi bagaimana muzik daripada Minangkabau ni boleh berkembang dengan besarnya dekat Negeri Sembilan. Okey, di Negeri Sembilan ni kita banyak menggunakan lagu-lagu daripada Minangkabau. Contoh kita gunakan lagu Endang Badindin. Okey, itu one of the lagu Minangkabau yang kita bawa ke Negeri Sembilan, bawa ke Malaysia ni untuk dijadikan tarian. Dan tarian itu juga menjadi satu tarian serumpun yang di Minangkabau pun kita guna, di Malaysia pun kita guna. Dan lagu tersebut menggunakan Cak Lempong. Jadi di situlah mulanya permainan Cak Lempong ni makin diterima pakai di Negeri Sembilan. Dan yang lebih orang kata apa, memberi kesan lagi adalah permainan bongai, tradisional bongai Negeri Sembilan menggunakan Cak Lempong sebagai salah satu instrumen untuk persembahan mereka. Jadi di sini kita dah nampak orang memandang Cak Lempong ni sebagai satu sebahagian daripada kebudayaan Negeri Sembilan. Akan tetapi asalnya adalah tetap daripada Bukit Tinggi. Dan macam saya cakap tadi, dibawa oleh pedagang-pedagang dulu datang ke tanah Melayu untuk berniaga, berdagang kan. Tapi saya lebih ingin menyatakan bahawa Cak Lempong ini adalah satu instrumen yang orang kata apa, dia boleh pergi ke mana-mana sahaja side ensemble. Contohnya moden. Okey, contoh Cak Lempong boleh dimainkan dalam muzik moden ataupun tidak. Okey, jawapan dia boleh. Kerana tuning yang kita gunakan dalam Cak Lempong ni adalah mengikut standard tuning. Standard tuning. Okey. So, apa saja lagu, apa saja muzik yang dimainkan oleh muzik moden boleh juga dimainkan dalam Cak Lempong. Sama juga. So, kalau muzik moden ni, muzik Cak Lempong ni kita nak mainkan dalam moden pun boleh. You nak main lagu apa saja pun semua boleh menggunakan Cak Lempong. Alright, sebab dia menggunakan standard tune. Jadi dalam perkembangan Cak Lempong ni dalam Negeri Sembilan, saya nampak penggunaan Cak Lempong ni kepada budaya Negeri Sembilan lebih kepada lagu-lagu tarian. Contoh lagu tarian lilin, tarian piring, tarian pijak kaca. So lagu simbolik kepada penggunaan Cak Lempong ni sangat penting untuk setiap tarian tersebut. Jadi sebab itu kita nampak
Cak Lempong ni lebih berkembang di Negeri Sembilan sebab tarian-tarian tersebut adalah relate dengan kebudayaan Negeri Sembilan. Untuk yang terakhir dalam tutorial saya pada kali ini, saya lebih ingin menekankan bagaimana untuk kita bermain, mendapatkan ilmu-ilmu tentang ilmu Cak Lempong ni dengan betul. Kita perlu ada satu reference, satu rujukan yang tepat supaya kita boleh bermain dengan teknik yang betul. Sebab kebanyakannya di tempat-tempat yang saya perhatikan di peringkat-peringkat sekolah, mungkin mereka tidak dapat didedahkan lagi ataupun tak didedahkan dengan teknik-teknik permainan yang betul. Ya, betul. Dan maksud saya, setiap cikgu ada kaedah mengajar dan cara mengajar yang dah ditetapkan. Jadi yang paling penting pada saya adalah setiap apa yang diambil, ilmu yang diambil itu adalah dipraktikkan dengan betul. Okey, untuk mencampur adukkan muzik tradisional dengan moden tak salah, tetapi jaga asas Cak Lempong yang dah ditetapkan tu dengan lebih betul, dengan lebih baik. Cara permainan pun kita kena jaga teknik-teknik yang ada, tingkah meningkah melalu tu kita masukkan dalam setiap permainan kita supaya kita mendapatkan satu hasil karya Cak Lempong yang dengan lebih berkualiti. Jadi yang terakhir pada saya, teruskan berkarya, teruskan bermain Cak Lempong dengan dengan teknik-teknik yang betul. Cari cikgu supaya kamu dapat mempersembahkan Cak Lempong, ensemble Cak Lempong ni dengan lebih baik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.